بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. Dan jika sekiranya kamu syak, kamu ragu, tidak percaya daripada apa yang Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kamu buat satu surah sepertinya. Panggillah penolong-penolong kamu jika sekiranya kamu adalah orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan kamu tidak akan dapat membuatnya, takutlah kamu akan api neraka, di mana umpan neraka itu terdiri daripada manusia dan batu-batu. Ia disediakan untuk orang-orang yang engkar, yang kafir, yang melawan, yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat yang berkekalan. Mukjizat ialah perkara yang tidak boleh dicabar dan tidak boleh dilawan, yang luar biasa, yang diberi oleh Allah kepada orang-orang yang dilantik menjadi Rasul. Tiap-tiap Rasul mempunyai mukjizat masing-masing untuk menjadi dalil dia adalah Rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukjizat ini diberi mengikut zaman masing-masing. Di zaman Nabi Musa alaihi salam yang berdepan dengan Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Musa untuk mengalahkan ilmu sihir yang menjadi kebanggaan di zaman Fir'aun. Begitulah mukjizat yang diberi kepada Nabi Isa alaihi salam ketika manusia berbangga dengan ilmu perubatan. Allah beri kepada Nabi Isa alaihi salam boleh menyembuhkan orang-orang sakit yang tidak boleh diobat oleh ilmu perubatan, boleh menghidupkan orang mati. Adapun mukjizat yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mukjizat ilmu. Kerana di akhir zaman Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi nikmat ilmu kepada manusia, sehingga dengan ilmu manusia boleh mereka berbagai-bagai alat yang kita tengok sendiri pada hari ini. Alat yang pelik, alat yang luar biasa, sama ada yang berkait dengan kemudahan untuk kehidupan mereka, bergerak ke mana-mana menggunakan kenderaan yang laju dan cepat, ataupun untuk mendapat berbagai-bagai maklumat dengan cara yang cepat, telefon dan seumpamanya, dan berbagai-bagai perkara yang luar biasa yang dilahirkan daripada ilmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi mukjizat ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim. Dan Allah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak tahu membaca dan menulis, tidak menjadi cacat,
kepada Nabi SAW, tetapi menjadi aib kepada orang lain. Membaca dan menulis tujuannya untuk mendapat ilmu. Adapun Nabi Muhammad SAW diberi ilmu oleh Allah Ta'ala dengan tidak tahu membaca dan menulis. Tujuannya untuk menjadi dalil bahawa Quran adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan ditulis oleh Nabi Muhammad SAW, bukan dikarang oleh Nabi SAW. Ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam Quran disebut ayat-ayat yang banyak. Di sana ialah ayat-ayat persamaan dengan kitab-kitab yang diturunkan lebih dulu daripadanya. Taurah, Zabur, Injil dan sahifah-sahifah. Supaya ulama-ulama ahli kitab bila mendengar Quran, mereka melihat adanya persamaan, khususnya dalam perkara beriman kepada Allah yang Maha Esa dan menolak syirik. Di sana ada hukum-hukum yang sama yang ada dalam Quran dan ada dalam kitab Taurat. Hukum qisas, hukum hudud, diharamkan babi dan seumpamanya. Menceritakan kisah nabi-nabi yang terdahulu yang tidak ada maklumat kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah umat-umat yang terdahulu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah pergi ke Mesir, tidak pernah pergi ke Iraq. Tetapi Quran menceritakan kisah Namrud, kisah Fir'aun dan lain-lain umat zaman dulu yang disebut dalam kitab-kitab zaman dulu. Di samping rahsia-rahsia lain yang tidak boleh dikesan di masa itu, hanya boleh dikesan oleh alat-alat moden yang ada pada hari ini. Hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya tidak boleh dicabar dan tidak boleh dilawan. Termasuklah penyusunan Al-Quran itu sendiri dalam bahasa Arab. Orang Arab terkenal dengan kepintaran di dalam bahasa, di dalam pidato, di dalam bersaing secara spontan, menyusun kata-kata yang baik. Al-Quran adalah kata-kata yang indah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak boleh dilawan oleh penyair-penyair Arab, yang tidak boleh dilawan oleh ahli-ahli pidato mereka. Mukjizat dari segi bahasa hanya diketahui oleh mereka yang belajar bahasa Arab. Mereka yang tak belajar bahasa Arab, belajar Quran dengan bahasa Melayu, dia tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Dia pakai hentam dengan bahasa Melayu saja. Dia tidak faham apa rahsia yang ada daripada bahasa Al-Quranul Karim. Dan Allah Ta'ala mencabar manusia daripada ayat tadi, supaya kalau sekiranya mereka syok Quran daripada Allah Ta'ala, mereka syok Nabi Muhammad ayat mereka, sila mereka buat satu surah seperti Quran. Panggillah siapa sahaja, di antaranya Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, yang mereka puja, yang mereka sembah lain pada Allah. Tuhan manusia, Tuhan jin, apa saja, patung dan berhala yang mereka sembah puja itu, panggil itu semua buat seperti Quran. Ataupun pemimpin-pemimpin yang mereka anggap bijak dan pandai, panggil pemimpin-pemimpin itu. Kalau tak cukup seorang, 2 orang, tak cukup 2 orang, 10 orang, berapa orang saja, panggil semua pemimpin-pemimpin itu, sila buat satu surah seperti Al-Quranul Karim. Sehingga hari ini tidak ada siapa yang boleh menjawab cabaran ini. Tidak ada siapa yang boleh menjawab cabaran ini. Menandakan Quran adalah daripada Allah, adalah mukjizat yang dia beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala memelihara mukjizat ini berpanjangan sehingga hari kiamat. Cukup bagi kita orang Islam menjadi iman yang lebih kuat dengan kita mengaji dan mempelajari Al-Quran dengan cara yang mendalam, bukan dengan cara sambil lewa. Dengan kita mempelajari Al-Quran, memahami segala yang ada dalamnya, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقاربنا وأحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.